Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, clear tak? Line clear tak? Gambar clear tak? Okey, apa khabar semua? Apa khabar semua yang duduk di rumah? Buat apa? Dah makan belum? Hari ni makan apa? Waktu PKP ni ramai yang suka masak-masak. Betul tak? Masa ni lah nak mencuba resepi itu, resepi ini, terutamanya para wanita. Betul tak? Okey. Okey, dah solat semua, dah duduk-duduk, nak makan pun dah dah kenyang, nak tengok TV pun dah boring, nak apa lagi, nak baca buku pun dah sampai sakit kepala, apa lagi nak buat? Okey, you all, ramai-ramai kita sembang-sembang pasal COVID-19 hari ini So, ramai yang macam keliru ataupun terfikir-fikir dia ada sesama ni, ada sesama, ada batuk. Dia kata okey, patut ke buat COVID test ataupun itu hari Dr. Ju dah share pasal PCR, pasal RTK. Jadi sekarang sebenarnya kita ada banyak diagnosis lain selain daripada COVID-19. Jadi ramai yang nak tahu yang mana satu. So kita bukan, kita dah biasa dengan demam, batuk, sesama. Betul tak? Yang selalunya kalau pergi hospital, pergi klinik, doktor akan tulis sebagai URTI ataupun respiratory tract infection ataupun jangkitan bahagian atas paru-paru ni oleh virus. Jadi itu kita selalu panggil sebagai URTI ataupun nama lain orang selalu panggil sebagai cold ataupun kita dekat Malaysia ni selalu panggil demam batuk sesama biasa. Dan kita dah biasa dengan benda tu, tapi sekarang bila ada COVID-19 kita dah confused. Saya ni ada COVID-19 ke? Saya ni ada cuma URTI ataupun mungkin kita ada satu lagi yang dipanggil flu ataupun influenza. Baru-baru sebelum COVID datang, you all ingat tak? Sebelum COVID datang, masa tu heboh pasal influenza. So masing-masing nak ambil vaksin influenza. Kalau you all ingatlah sebelum ni kan. Jadi sekarang kita ada COVID-19, kita ada URTI ataupun flu, cold, kita ada pula influenza. Dan satu lagi mungkin you all juga ada batuk sesama, hidung sumbat-sumbat, banyak sebab mungkin you ada allergic rhinitis ataupun selalu dipanggil seasonal allergic ataupun senang-senang orang Melayu selalu cakap resdung. Jadi yang mana satu ni? Patut pergi jumpa nak buat RTK tak? Patut nak check tak? Tapi nak keluar pun kita kadang-kadang bila kita keluar kita expose diri kita pada COVID-19. Jadi lagi-lagi pergi hospital, COVID-19 banyak ke hospital kan. Jadi yang mana satu kita perlu pergi ataupun tidak? Yang mana satu ni? COVID-19 ke bukan? Okey. Jadi sebelum tu Dr. Ju nak explain dulu apa dia COVID-19. Semua orang dah tahu. Dr. Ju sebelum ni Dr. Ju ada buat video ataupun live khas pasal COVID-19. Semua orang tahu COVID-19 daripada coronavirus yang berasal daripada Wuhan dan dinamakan novel COVID-19 sebab dia dilahirkan pada 31 Disember 2019. Okey, apa dia pula influenza? Dia lebih kurang sama. Pernah dengar tak? Semua orang pun takut dengan influenza. Apa dia influenza? Influenza juga adalah satu kumpulan virus juga sebab Dr. Ju dah cakap virus tu memang dia ada banyak jenis. Virus ni sebenarnya adalah makhluk Allah yang paling kecil sekali yang sangat kecil
detail sangat. Jadi dia adalah makhluk juga. Kita ada makhluk lain, ada manusia, ada haiwan, ada bakteria, ada apa lagi? Ada juga kita juga ada pokok. Jadi benda-benda tu semua kan dia orang ada berbilang. Manusia je pun ada India, ada Cina, ada Melayu, ada Kadazan. Itu adalah jenis-jenis. Jadi virus ni juga adalah makhluk juga, dan dia juga ada jenis-jenisnya. Ada coronavirus, ada rotavirus. Jadi influenza flu adalah virus disebabkan oleh influenza virus. Jadi dia adalah satu jenis virus yang dinamakan influenza virus. Dia ada jenis A, jenis B, dan baru-baru ni heboh ada influenza B. Influenza A orang selalunya katanya tidaklah begitu teruk, tapi influenza B lagi teruk. Jadi kalau influenza A ni, B ni dulu bila kita pergi dekat pergi haji kan, ataupun pergi umrah, masing-masing nak inject influenza. Influenza ni sama juga dengan H1N1 tu, semuanya adalah grup influenza. Jadi waktu tu kita semua nak ambil vaksin influenza virus ni sebab takut kena batuk sesama. Ada cerita ada satu doktor tu, dia muda dia pergi haji lah waktu tu kan. Dia bawa mak dia. Dia kata, doktor, biar mak saya lah yang inject sebab influenza ni dia kalau orang tua takut dia akan teruk, dia akan dapat pneumonia dan dia boleh mati, boleh sesak nafas, boleh mati. Jadi dia kata, okey doktor, saya muda lagi. Dia kata, saya bujang muda lagi, tak apalah, bagilah saya punya mak saja inject, saya tak payahlah. Dia kata, saya inject pneumococcal yang pneumococcal saja sudahlah. Dia kata tak nak inject yang influenza. So dia tak inject. Jadi bila dia pergi kat sana kan, orang kalau berlagak tu, kalau Allah Ta'ala balas. Pergi sana mak dia sehat walafiat, dia je sesama teruk sangat. Okey, sebab tak ambil vaksin. So influenza adalah satu virus yang juga bahaya juga, dan boleh juga menyebabkan kematian. Boleh biasa dan boleh menyebabkan kematian, macam juga sama dengan COVID-19. Okey. Apa pula sesama biasa tadi? Sesama biasa tu kita panggil cold ataupun URTI. URTI ni adalah disebabkan oleh virus biasa, dan selalunya disebabkan oleh virus namanya majoriti, dan banyak jenis virus sebenarnya, dan majoriti disebabkan oleh rhinovirus. Rhinovirus dia disebab dia dekat hidung kan, dan selalunya dia efek pada kanak-kanak. Dia bukan efek pada semua orang, tapi banyak efek pada kanak-kanak. Dan yang dipanggil URTI ataupun flu biasa ataupun cold biasa ni selalunya tidaklah bahaya. Jadi orang semua nak tahu apa beza antara semua. Lagi satu resdung tadilah, resdung ataupun allergic rhinitis. Because allergic rhinitis pun kadang-kadang semua hidung, kadang-kadang batuk sesama kan, kahak banyak, kadang-kadang pun sampai sesak nafas pun ada juga kan. Jadi semua orang nak tahu apa sebenarnya beza antara mereka. So kalau kita tengok dari segi puncanya, kita dah tahu semuanya virus, kecuali allergic tadi. Allergic tadi adalah disebabkan oleh alahan. Jadi yang tiga lagi iaitu COVID-19, flu dengan cold, tiga-tiga adalah disebabkan oleh virus, berlainan jenis, berlainan bangsa. Jadi dia maknanya yang ini contohnya lah, yang ini bangsa A, bangsa B, bangsa D. Jadi lain-lain. Dan coronavirus yang COVID-19 ni adalah virus yang baru ditemui. Jadi kita banyak tak tahu, banyak lagi rahsia, banyak lagi misteri yang kita tak tahu pasal corona ni, because dia baru sahaja dijumpai. Jadi kalau kita bezakan antara COVID-19 dengan influenza, itu sangat penting, because flu ataupun URTI dia kalau dari segi simptom dulu lah, kita cerita pasal simptom dulu. Antara empat tu, kalau tengok simptom kalau kita tengok simptom, kalau demam, yang mana ada demam? Yang pertama corona, yang kedua influenza, yang ketiga URTI, yang keempat allergic. Okey,
Demam dia selalunya ada pada COVID-19, ada pada influenza atau dan juga jarang pada yang orang ada sesama biasa ataupun URTI. Dia ada sikit-sikit demam, dan kalau untuk yang allergic tadi selalu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Okey, kalau dari segi simptom, kalau kita ada masalah kena virus ni, selalu kita akan rasa letih, sangat-sangat letih, lesu sangat. So untuk simptom-simptom ni, untuk coronavirus memang ada fatigue dipanggil, maknanya lesu, letih lesu. Untuk influenza pun ada kadang-kadang, untuk URTI pun ada kadang-kadang, dan untuk allergic memang selalu ada letih lesu ni. Okey, yang batuk pula, apa beza batuk antara empat jenis selsema ni kan, selsema. Okey, kalau batuk untuk coronavirus, batuknya selalunya kering, dry cough ataupun batuk kering. Kalau untuk yang influenza juga selalunya dry cough juga, batuk kering. Jadi seri kat sini sama. So you tak tahu you ni COVID ataupun influenza. Yang seterusnya, kalau you ada URTI, batuknya selalunya sikit-sikit je, tak teruk sangat. Dan kalau you ada allergy, you pun ada batuk juga. Tapi selalunya sikit juga batuknya, tak teruk. Okey, yang antara influenza dengan COVID tadi tak boleh bezakan yang mana satu, sebab dua-dua dry cough. Tapi kalau cold ni dia ada boleh katakan wet lah. Okey. Bersin, yang mana ada bersin? Jadi coronavirus selalunya tak ada bersin. Dan influenza pun tak ada bersin. Sneezing bersin acu. Jadi untuk corona tak ada, influenza pun tak ada. Untuk selsema selalunya ada. Selsema biasa yang URTI selalunya ada bersin-bersin dia. Bersin-bersin tu dia nak buang hidung gatal-gatal, dia nak buangkan virus tu kan. And then untuk allergy pun dia ada bersin. Jadi kalau you ada COVID atau influenza, dua-dua tak ada bersin. Okey, sakit-sakit badan, sakit-sakit badan, sakit-sakit sendi, yang mana yang ada untuk sakit-sakit badan yang sendi. Kalau you ada COVID, kadang-kadang ada. Tapi kalau you ada influenza, selalunya ada. Untuk URTI pun ada. Dan kalau untuk flu ataupun untuk allergic, tak ada sakit-sakit badan ni. Okey, macam mana pula dengan hidung sumbat-sumbat ni? Sumbat-sumbat ni, yang mana ada? Untuk COVID jarang ada. Untuk influenza kadang-kadang ada. Dan kalau untuk URTI memang ada. Sumbat-sumbat hidung tu memang tu URTI lah. Okey, dan satu lagi, kalau untuk allergic rhinitis ataupun resdung, sumbat-sumbat hidung tu kadang-kadang ada juga. Memang ada lah. Jadi yang ada sebenarnya untuk allergic dengan untuk URTI. Tetapi COVID dia tak ada hidung, tak ada berayai, tak ada sumbat-sumbat. Okey, jadi kat situ kita dah tahu. Kalau you ada batuk tapi hidung tak sumbat pun, kemudian tak ada bersin, kemudian batuknya kering dan adalah demam, itu kita kena consider COVID ke bukan. Okey, sakit tekak. Yang mana ada sakit tekak? Untuk COVID sometimes ada. Untuk influenza juga sometimes ada. Dan untuk URTI sebenarnya memang ada. Selalunya ada, bukan kadang-kadang. Maknanya kalau tekak, sakit tekak, merah-merah, pharyngitis ni, tekak-tekak merah-merah itu bukan COVID lah. Itu most likely URTI. Dan kalau untuk masalah allergic tadi, selalunya sakit tekak tak ada. Okey, cerit-berit yang mana satu ada? Untuk COVID jarang. Jarang ada cerit-berit. Walaupun ada tapi jarang. Dan untuk masalah influenza kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada. Tapi untuk URTI tak ada cerit-berit. So kalau you ada berak-berak tu,
tiba-tiba apa ni budak tu dapat apa ni batuk-batuk sesama sakit tekak, tiba-tiba ada berak-berak, kita kena fikir mungkin dia sama ada dia influenza atau mungkin dia ada COVID. Dan untuk alergik tak ada. Sakit kepala, yang mana ada sakit kepala. Untuk masalah COVID sometimes kadang-kadang, dan untuk influenza selalunya ada sakit kepala. Dan untuk masalah URTI jarang ada sakit kepala. Dan untuk yang ada masalah rhinitis ataupun resdung kadang-kadang ada. Okey, yang mana satu? Susah nafas pula. Sesak nafas. Ya, ini selalunya ada pada COVID-19. Dan untuk influenza jarang ada sesak nafas. Dan untuk URTI pun jarang. Juga untuk masalah yang orang yang ada allergic rhinitis ataupun resdung jarang juga ada sesak nafas. So kalau ada sesak nafas, ada batuk, demam sesama, tiba-tiba sesak nafas, you kena fikir yang you mungkin ada COVID-19. Okey, last sekali, hilang deria rasa. Yang hilang deria rasa adalah satu yang selalunya ada pada COVID-19 dan jarang pada yang lain-lain. So maknanya satu benda yang boleh membezakan antara COVID-19 dengan sesama lain ataupun tiga yang lain tu adalah, yang pertama dia ada sesak nafas, yang keduanya dia ada hilang deria bau. Dia tak ada bau, dia tak ada rasa, dia makan, dia hari kawan Dr. Ju ada kena seorang, dia kata dia makan apa pun tak rasa. Yang benda yang sedap pun semuanya tak rasa. Jadi yang tak sedap pun telan dia tak rasa. Dia hilang deria rasa dan deria bau. Jadi kalau you ada simptom-simptom tu, mungkin anda ada COVID-19. Okey, yang sama tadi, batuk, COVID-19, influenza, dua-dua ada batuk, ada demam, ada susah nafas, tapi COVID-19 lebih susah nafasnya, ada sakit badan, ada sakit tekak, ada sakit badan, ada sakit kepala. Okey, bezanya cuma tadi Dr. Ju cakap yang satu ada hilang deria bau dan rasa, dan satu lagi dan juga ada sesak nafas. Okey, berapa lama beza antara kalau you dapat influenza ataupun you dapat COVID-19, berapa lama beza antara satu tu, berapa lama you boleh dapat simptom. Maknanya bila you dah kena orang tu, berapa lama you boleh dapat simptom. Okey, selalunya bezanya kalau you dapat flu ataupun influenza, simptom ataupun mungkin batuk sesama, you dapat antara 1 hingga 4 hari. Maknanya you dapat je terus you kena sangat cepat. Maknanya dia sangat cepat. Maknanya 1 hingga 4 hari selepas terjangkit pada orang tu. Tapi kalau COVID selalunya dapat lepas 5 hari. Maknanya lambat sikit. That's why kita kadang-kadang tak tahu yang kita kena, because kita tak ada simptom waktu itu. Dan selalunya simptom, ada juga orang yang dapat benda ni tak ada simptom, dan kadang-kadang ada orang yang dapat COVID-19 cuma dapat simptom tu selepas 14 hari selepas dapat jangkitan. Itu yang paling bahaya sekali. That's why kita tak tahu siapa yang kena COVID-19, sebab dia baru. Bila baru, kita banyak yang tidak tahu, yang banyak yang kita tak tahu tak tahu apa sebenarnya benda-benda yang itu, apa bezanya tu pun sangat susah, sebab benda baru kan, benda baru, belum ada jurnal yang tulis, belum ada kajian yang betul-betul dalam masa setahun kan. Even kita pun tak tahu sama ada vaksin tu berkesan atau tidak. Jadi kalau untuk antara COVID-19 dengan influenza, because influenza dari segi vaksin memang dah ada, dan COVID-19 kita tak tahu, vaksin pun tak tahu dia berkesan ataupun tidak. Tapi insyaAllah selamat kot, sebab ramai pun ambil pun tak ada masalah apa-apa pun. Jadi kalau kita tak nak lah sekarang ni, musim-musim COVID-19 sekarang ni, kita
kalau boleh kita tak nak dapat influenza virus. Jadi influenza virus ada vaksin, so the best thing supaya kita tidak pening kepala, tak tahu sama ada ini influenza ke covid ke, semua orang disarankan ambil vaksin influenza pada waktu ni. Maknanya kita ambil je, pergi je klinik, cocok vaksin influenza, so that bila you ada immunity terhadap influenza virus, jadi bila you dapat batuk sesama dan you memang tak ada masalah resdung sebelum ni dan memang ada tanda-tanda sesak nafas, jadi kita boleh tahu yang itu bukan influenza sebab you dah immune pada influenza. Jadi at least kita boleh awal-awal mengenal pasti yang mana satu, sama ada influenza ataupun COVID-19. Okey, macam mana kedua-dua influenza dengan COVID-19 ditularkan? Dua-dua sama, iaitu melalui sesama, lepas tu batuk, lepas tu bila bercakap. Bila kita bercakap macam ni kan air liur keluar. Jadi penularan dia tu adalah melalui cecair dekat hidung, cecair dekat mulut. Jadi that's why disuruh pakai mask. Bila pakai mask, sekurang-kurangnya kau yang kena pergilah masuk balik dalam paru-paru ataupun kita pergi dekat mask tu. That's why mask tu kena mask yang betul. Kalau you all just pakai mask kain yang ada lubang, yang you bernafas pun boleh tak susah ni, itu maknanya memanglah virus tu boleh masuk dekat situ. Jadi kalau pakai mask pun at least ada tiga play kan. Maknanya 3 ply, maknanya 3 layer tu. Jadi kalau misalnya yang dekat hospital tu lagilah special punya. Dia maknanya virus langsung tak boleh tembus. Jadi kalau you nak tahu you punya mask tu berkesan atau tidak, jangan pakai-pakai. Ada orang pakai tu sebab takut polis saja. Pakai mask tu sebab takut polis, takut kena tangkap, takut kena 1000, tapi bukan untuk protect diri mereka. Jadi apa yang dia orang pakai, dia orang pakai tu pakai mask asal pakai saja, beli yang murah-murah yang kain tu ikat ni, kemudian balik letak, lepas tu nak pergi pakai lagi, entah kat benda tu entah penuh dengan virus, tak pernah basuh, tak pernah apa, ada yang sampai yang putih dah jadi hitam yang kain kan. Jadi just pakai saja. Benda tu sebenarnya tidak betul. Jadi kalau kita nak pakai mask, kita mesti niat untuk menghindarkan diri daripada terkena virus tu. So kalau kita pakai mesti yang betul-betul virus tak boleh masuk kat mulut kita, dan virus daripada mulut kita tak boleh pergi kat orang lain. Jadi mesti yang kalau kita tiup dia tak tembus. Ingat tak, kalau letak air tak turun. Itu baru betul-betul mask yang dipakai. Dan bila you pakai keluar daripada luar, kalau boleh masuk, bila masuk dalam rumah, you pergi pasar, you mungkin pergi beli ikan, beli sayur, pergi kat pasar ataupun pergi supermarket beli-beli barang. Bila balik tu janganlah bawa masuk emas tu kan. Jangan bawa masuk emas. Jadi emas tu letak kat luar, rumah, sediakan tong sampah, letak dekat luar rumah. Sama juga kalau kita tak nak terkena, because orang yang kena COVID tu dia pegang macam-macam kan, pegang sana, pegang sini, semua pun dia nak pegang. Bila you beli barang, kadang-kadang dia nak pilih yang satu A salah, B salah, semuanya dipegang. Yang datang orang lain pula pegang juga barang yang sama. Jadi kat situ juga boleh berlaku penularan, sebab bila dia pegang tu nanti dia gatal hidung, dia garu hidung. Pakai mask pun dia buka mask, garu hidung. Jadi virus boleh masuk waktu tu. Jadi kalau boleh bila pakai mask tu janganlah garu-garu hidung. Bila dah lepas daripada supermarket, jangan garu hidung, jangan garu mata, jangan gosok-gosok mata. Tapi balik rumah, bila masuk kereta, pakai hand sanitizer dulu, barulah boleh nak touch mana-mana. Tapi ingat, dekat mask, kat luar mask tu mungkin ada virus. Jadi sampai rumah, mask tu buka, buang dalam tong sampah. Sebab itu cara penularan antara influenza dengan COVID-19 tu sebenarnya sama. Untuk influenza waktu paling sangat-sangat infectious ataupun sangat-sangat senang untuk kita dapat penularan tu adalah the first 3 days, 3 to 4 days after, bila orang tu dah ada simptom je, dah batuk semua, demam, waktu itulah waktu yang sebenarnya sangat-sangat infectious, sangat-sangat senang dah berjangkit. Dan kalau you tengok untuk
COVID-19 pula, spread tu ataupun penularan tu berlaku lebih kurang 2 hari sebelum pesakit dapat simptom. That's why ramai yang balik jumpa mak bapak, waktu tu dia tak ada simptom. Sebab waktu tu dia belum lagi dapat simptom. Belum batuk, belum demam sesama. Dah balik KL baru dapat sesama. Dekat rumah dia dah tularkan kepada keluarganya. Dan COVID-19 ni sebenarnya dia sangat-sangat contagious ataupun sangat-sangat senang sangat-sangat senang ditularkan pada at least 10 hari. 10 hari selepas dia dah ada sign and symptom, lebih kurang 10 hari. That's why selalunya kita kita di kuarantin 10 hari, takut simptom tu belum dapat. Waktu tu kita sebenarnya dah menularkan kepada orang lain dah 10 hari, baru you dapat batuk, demam sesama, baru baru kita bawa pergi hospital. Jadi dekat rumah yang satu rumah dengan kita sebenarnya semuanya dah dapat COVID-19 tu. Okey. Siapa untuk dua-dua ni sebenarnya siapa yang berisiko tinggi? Yang berisiko tinggi sebenarnya adalah orang-orang, kalau untuk flu sebenarnya yang berisiko tinggi sebenarnya adalah kanak-kanak. That's why selalunya flu ni dia banyak berlaku pada kanak-kanak, pada kanak-kanak. That's why selalunya kita suruh budak-budak kita bila ada je simptom influenza, kalau dia ada dekat tadika ke, kita tak bagi dia datang sekolah, sebab risiko untuk dia sangat tinggi. Dan influenza juga boleh menular pada orang tua sama macam COVID-19 juga. So kalau immunity orang tua rendah, dia juga sama boleh dapat juga pneumonia sama macam COVID dan boleh menyebabkan kematian. Jadi COVID-19 dengan influenza dua-dua boleh menyebabkan kematian. Tapi kalau you tengok cough and cold atau URTI selalunya memang jarang menyebabkan kematian. Dia tak menyebabkan, dan dia akan hilang sendiri dalam masa lebih kurang 7 hingga 10 hari. Kalau URTI tak payah makan ubat pun sebenarnya dia boleh baik. Cuma kadang-kadang demam, kadang-kadang batuk. Tengok kesian pesakit tu, kadang jumpa doktor minta ubat tu. Sebenarnya yang URTI ni sebenarnya tak perlu pun ambil antibiotik, sebab URTI bukan disebabkan oleh bakteria. Antibiotik adalah untuk bakteria. Jadi URTI sebenarnya tak perlu pun antibiotik. Tapi sekarang ni ramai ibu-ibu datang hospital, datang klinik, anaknya URTI saja, diagnosis URTI, tapi minta antibiotik. Doktor yang ada kat situ tak bagi, nanti kena marah, nanti macam-macam lah. Bila tak bagi, dia kata minta, kalau tak minta dia akan pergi tempat lain pula beli kat farmasi. Sama juga kan. Sebenarnya yang paling penting untuk URTI ni is educate mak bapak, educate parents pada tu, bahawa antibiotik is not good, bukan terbaik untuk anak-anak mereka. Okey. Kalau untuk COVID-19 ni, ada ke ubatnya atau ada tak ubat untuk COVID-19? Sebenarnya setakat ni untuk COVID-19 memang belum ada ubat. Dia try macam-macam, belum ada ubat. Dan untuk influenza, sebab dia virus, dia orang juga try macam-macam antivirus. Dan yang paling penting dia sebenarnya virus ni sebenarnya dia self-limiting. Maknanya dia mati sendiri. Sebenarnya macam URTI, sebenarnya dia lama-lama badan kita akan keluarkan antibody lawan dan dia mati sendiri. That's why very important untuk budak-budak supaya kita jangan bagi antibiotik kalau dia ada URTI. Sebab kalau kita bagi antibiotik, badan kita dia akan melemahkan imuniti badan kita. Jadi badan kita tak boleh bertindak ataupun kita tak boleh melawan kuman tak boleh melawan virus tu. Jadi badan kita jadi malas. Jadi selalunya doktor akan bagi antibiotik untuk kes URTI ataupun cold ataupun common cold ni adalah untuk
mereka-mereka yang terlalu severe ataupun terlalu sternat, mungkin dia dapat secondary infection. Maknanya mula-mula dia dapat URTI saja, tetapi because dia punya immunity drop, datang pula kuman lain menyerang. Jadi dia dapat double infection. Pertama dia dapat viral infection, the second one dia dapat bacterial infection. Jadi antibiotik akan dibagi untuk menghindarkan daripada untuk membunuh kuman yang ataupun yang kedua, ataupun untuk menghalang daripada kuman kedua ataupun bacterial infection daripada menyebabkan penyakit tu menjadi tambah teruk. Maknanya dia dapat double infection ya. Kalau tak, sebenarnya elok kalau tak payah ambil antibiotik. Mungkin batuk sesama demam kita boleh makan ubat dan mungkin ambil suplemen yang bagus-bagus supaya benda tu boleh baik dengan sendiri. Okey. Kalau allergic tadi kan, kita ada satu lagi allergic tadi. Allergic semuanya kalau kita nak bezakan yang lain, of course lah orang tu sendiri tahu. Sebab orang yang ada allergic, seasonal allergic ataupun yang dipanggil, orang Melayu selalu suka panggil resdung kan, atau sinusitis ataupun allergic rhinitis. Benda tu juga bukan, kadang-kadang dia bukannya sentiasa ada. Kadang-kadang tiba-tiba ada. Jadi tiba-tiba ada. Jadi kita tak tahu ini resdung ke atau ini COVID-19. Jadi anda semua kalau ada history, pernah ada sejarah, memang ada masalah allergic rhinitis, masalah resdung, hidung sumbat-sumbat, ni gatal-gatal, itu kemungkinan besar adalah you ada allergic rhinitis. Tapi doesn't mean kalau you ada cuma allergic rhinitis ataupun kita ada allergic ataupun resdung, tidak bermakna you tak ada dapat COVID-19, because mungkin you akan dapat double juga. You dah lah ada allergic rhinitis, tiba-tiba you ada kontak dengan orang yang ada COVID-19 dan ada pula dapat COVID-19. Okey, jadi kena bezakan yang mana satu. Itu sangat-sangat penting. Okey. Apa lagi? Tentang antara beza. Jadi semua orang patut bezakan sama ada you ada sesama biasa, you ada COVID-19 ataupun you ada influenza, ataupun benda ni adalah allergic rhinitis. Jadi kita kena tengok juga kalau sejarah, maknanya sejarah you memang dah ada sejarah ada influenza sejarah ada allergic, maknanya itu kemungkinan allergic dan selalunya allergic kan tak ada demam. Jadi kalau tak ada demam, memang ada gatal-gatal dan banyak pula tu sumbat-sumbat hidung. Jadi itu kemungkinan besar adalah cuma allergic rhinitis ataupun cuma resdung sahaja, tapi bukanlah COVID-19. Dan kalau ada masalah tadi, Dr. Ji cakap kalau ada sesak nafas, ada hilang deria, kemudian ada batuk kering, bada macam nak pecah, itu kita kena kena siasat, kena pergi jumpa doktor, kena buat test. Paling teruk pun buat RTK dulu. Dr. Ji dah cakap RTK adalah yang mengesan antibody, dan dia kalau negatif tidak bermakna kita tidak ada influenza, tidak ada COVID, mungkin kita ada juga COVID-19. Jadi kena buat test yang seterusnya kalau masih ada simptom. Jadi yang paling bagus sekarang pada waktu masa COVID ni, Dr. Ju nak cakap pada anda semua, buatlah test, buatlah kalau ada masa, ada extra money daripada pergi shopping waktu-waktu COVID ni, lebih baik ambil lah vaksin influenza, so that kita kita terhindar daripada influenza virus. Dan lepas tu bila ada COVID-19 punya virus vaksin datang nanti, mungkin kita akan ambil kita juga akan boleh ambil vaksin terhadap COVID-19. Ada yang tanya, Dr. Ju, vaksin COVID-19 ni patut ambil ke tidak? Kan Dr. Ju dah cakap sebelum ni, Dr. Ju tak boleh nak komen banyak-banyak pasal vaksin COVID-19 ni sebab benda yang baru, kita tak tahu. Tapi kita tengok je lah, kalau kita tengok orang lain ambil tak ada apa-apa. Kan menteri-menteri kata dia nak bagi diri dia di-inject dulu. Dan kita tengok juga dekat luar negara, banyak pemimpin-pemimpin dah inject dan tak ada masalah. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Kita doa je lah masa nak ambil tu, banyakkan selawat, banyakkan baca
Baca selawat, banyak baca wirid ke apa ke, supaya kita ambil tu, minta dengan Allah Ta'ala supaya bila kita ambil tu ianya akan membantu diri kita dan bukan menambah mudarat pada diri kita. Okey. Rasanya itu saja yang Dr. Ju nak share untuk hari ini. Okey. So siapa-siapa yang belum lagi register untuk Dr. Ju punya seminar hypertension and heart disease pada hari Sabtu depan 28 hari bulan, bolehlah register Okey, dan Dr. Ju juga akan ada juga kelas CKD, kelas chronic kidney disease. Kelas chronic kidney disease Dr. Ju cuma nak 10 orang saja dalam kelas tu juga boleh mendaftar Jadi siapa-siapa yang ada chronic kidney disease, selalu Dr. Ju cerita pasal chronic kidney disease ataupun penyakit buah pinggang kronik. Jadi mungkin nak lebih lanjut macam mana nak buat, macam mana nak reverse, boleh tak reverse, jadi boleh dengar penerangannya daripada Dr. Ju. Dan siapa-siapa yang nak join boleh telefon klinik Dr. Ju 0792538887. Dan siapa-siapa yang nak coaching dengan Dr. Ju, mungkin you all nak personal coaching, tak nak join dengan orang lain, tak nak ramai-ramai. Kalau seminar kita ada berpuluh orang ataupun beratus orang, mungkin Advance My DJ akan dibuka je lagi pada bulan Mac. Itu ada beratus orang. Mungkin kalau nak seminar macam seminar hypertension tu, mungkin ada berpuluh orang. So, nak tanya segan, you all nak one-on-one coaching, bolehlah contact klinik Dr. Ju. Boleh one-on-one coaching macam ni kan, kita sembang-sembang. Ramai juga yang coach online sekarang dengan Dr. Ju. Even malam ni pun ada yang nak coach, even ada yang datang, ada yang nak coach daripada Sabah. Sabah ramailah. Dan ada yang nak coach daripada Indon, ada yang nak coach daripada Singapura. Alhamdulillah lah. Jadi sebab COVID ni kita tak boleh bergerak, jadi kita just berseminar online saja. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Dr. Ju juga ada kelas masak. Ada grup kelas masak ketogenic diet. Okey, itu grup khas. You all boleh tanya Digi Wellness 0792525573. Jadi itu adalah kelas memasak ketogenic diet khas untuk Dr. Ju. Ada sebelum ni share dekat YouTube cara masak makanan ketogenic diet. Ada buat kek, ada buat kuih, ada buat macam-macam masakan. So kita ada kelas masak ketogenic bersama Dr. Ju. Ada grup khas. Itu you all boleh find out ataupun boleh tanya Digi Wellness 0792525573. Okey. Cakap pun dah dah lama sangat duduk. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.